Okey, soalan kalau ada sekitar kita nak bincang hukum. Mana? Ya. Dia bila dah suruh ajaran umur 7 tahun tu, maksudnya bab sembahyang ni memang kita dah ajar dengan cukup 7 tahun. 7 tahun tu bukan suruh je. Suruh dengan suruh memelihara semua rukun dan syarat yang kalau kita orang dewasa kena sah sembahyang macam tu, dia pun kena suruh macam tu. Itulah maksudnya kan. Jadi memang kena suruh 7 tahun tu, suruh bukan suruh saja. Suruh dengan memelihara semua. Wuduk dia, aurat dia, tomak ninah dia, bacaan dia, semua kena ajar. Fatihah, tahiyat mesti betul. Semaah, kita dah semaah dia baca. Mesti betul tu. Jadi kalau dia sembahyang kartun, suruh sembahyang lain. Walaupun dia belum balik lagi, walaupun belum 10 tahun lagi, 7 tahun tu kena sembahyang betul. Macam mana kita sembahyang betul, tomak ninah apa semua ada, bacaan yang mana mesti didengar dengan telinga yang kita belajar dalam fiqh. Kalau kita dah belajar dengan cukup tu, itu disempurnakan. Itu juga disempurnakan untuk kanak-kanak yang umur 7 tahun dalam keadaan suruh. Cuma bila dia tak sembahyang, pukul tak boleh. Nasihat dia, bagi motivasi dia, pujuk dia, gula-gulakan dia untuk dia boleh sembahyang. Tapi 10 tahun baru pukul. Sebelum 10 tahun tak boleh pukul. Pasal memang naluri dia tak terima pukul dengan 10 tahun. Dia takkan makan ajar, bahkan dia bangkang. Istilahnya ditaram. 10 tahun dia ada akal sikit, kita pukul dia akan tahu. Memang ni kesalahan besar bila tak sembahyang. Macam mana pun nak sebut dari segi kanak-kanak dia, umur perempuan selalunya dia awal sikit, dan biasanya haid dia memang awal sebelum 15, walaupun ada yang 18 pun tak main haid lagi, tapi ghalibnya main awal. Jadi memang kena ajar tu sempurna. Begitu juga bab hukum haid tu. Jadi ajar awal, tambah pula dah main haid, masa tu bagi briefing elok-elok lah. Gini. Kalau ni berhenti sekali macam mana, kena tengok darah, kala apa. Kalau dia tak jadi gila tak apa. Kalau dia gila, sat ada, sat tak ada, sat pekat, sat cair, sat hitam, sat kuning, sat merah, sat cair, sat sikit-sikit, sat ada, sat tak ada, sat banyak, bronze keluar, sat tak keluar, sat selang 2-3 hari. Macam mana nak buat? Macam mana nak selesai? Mesti tahu. Kita akan ambil pengetahuan dulu. Dan sebab hajar, kalau dia main haid memang kena ajar betul tu. Kalau boleh ajar sebelum tu. Tu pun tengok dia punya akal boleh terima tak boleh terima. Tak boleh terima kalau mak dia kena ambil alih. Pantau dia. Takkan bapak ni kadang dia orang segan juga walaupun bapak saya sebut tu anak-anak saya. Walaupun dia tengok bapak dia memang terror. Sebab tu, tapi dia tanya mak dia tanya saya. Tanya mak dia tanya kita. Mak dia tu bini saya lah. Mak dia yang bukan anak saya tu tak ada lagi lah tu. Tak faham sudah. Sajalah buat ayat tu, dia ada imkan berlaku itu kan. Walaupun tak ada lagi lah, hati pun tak ada lah gaduh cari gitu. Ada lain soalan. Ya. Masuk waktu tu nak ajar hak mana? Masuk waktu tu nak ajar hak mana? Cara nak kenal masuk waktu. Untuk anak tu, kaedah mudah ni, takwim pun memang telah disahkan dan betul. Pakai ajar takwim dulu lah. Nak ajar matahari dia lagi pening tu. Tengok takwim pun tak pandai. Bulan bila waktu berapa pun tak apa nak pandai nak tengok. Bapak dia pun tak pasal nak tengok lagi. Bohbi pasal itu lah. Tambah nak ajar dia dengan gerinci matahari, bayang dia lebih panjang hak ni lebih panjang, habis mega merah, bukan dia tak kerti tu. Melainkan sama-sama duduk dalam hutan, tu ajar tu. Jam tak ada, teknologi tak ada. Tu memang kena ajar kemahiran dalam hutan. Tengok matahari terang ni, musim ni, bulan ni, matahari terang ni, tengok pokok ni jadi panduan, bukit ni. Kalau ada tiang-tiang, untuk tengok unggas, tengok burung. Tengok ni cengkerik, tengok semut, tengok ni. Nak kenal apa tu? Nak kenal persekitaran, nak kenal cuaca, nak kenal waktu. Subuh dengan mega macam ni, bunyi binatang ni, yang ni masuk subuh, tak masuk subuh ni, tengah malam ni, 2/3 malam. Kalau ayam tak boleh pakai lah ni, ayam banyak sewil lah ni. Betul sudah saya sebut, ayam dulu. Tu pun ayam bukan semua ayam. Ayam ada ayam yang memang dikokok waktu. Biasanya ayam memang pagi pukul 2, 3 pagi, 2.30 dia kokok. Itu ayam kejut tahajud. Ayam yang kejut waktu solat ni, dia ada ayam dia. Saya nak sebut tu panjang, tapi
Tak payah ajak lah tu. Tengok waktu badan lah. Nak tahu lah tu kena kursus lain. Sampai waktu esok kita sebut insyaAllah. Kalau saya sebut ringkas, ayam mana yang memang dia setiap waktu dia akan azan. Azan lah. Masuk azan tu kokok lah. Masuk waktu dia akan kokok. Walaupun orang tak azan ni. Ayam lah. Ayam serama. Oh ayam handset. Oh tu jangan lah. Tu lah handset. Masuk waktu dia bunyi. Kita buat handset. Masuk waktu bunyi ayam. Tak apa lah memang dia bunyi. Tapi bateri tak ada, tak bunyi ayam tu. Saja buat lawak bodoh tu. Ayam apa ni? Ayam yang memang dia akan bunyi pada waktu ayam hutan. Dan ayam hutan yang bukan alam kita, alam jin. Saya pernah jumpa jin yang Islam. Dia ayam ialah penanda waktu dia. Pasal jin dia tak ada teknologi kenderaan, motor, basikal macam kita. Dia tak ada jam tau. Macam mana dia nak kira waktu? Ayam hutan dia. Ayam hutan dalam alam dia akan azan bila dia masuk waktu memang azan. Waktu ayam hutan, kalau tuan-tuan nak tangkap, ada cara sikit tu. Silap nanti tuan-tuan tangkap, tidur malam anak kena gangguan. Maksud apa? Ambil ayam hutan jin. Ada yang bukan jin punya, ada hak jin punya. Jin belah lah tuan-tuan ambil, apa boleh cari. Sikit lah bagi ancaman sikit tu. Nak cerita apa? Yang tu cerita lain lah tu. Kena cerita lain tu. Baca takwim mudah lah. Jawab rasanya lain. Ya. Inilah ingatan. Dia lost memory, dia bukan hukum tak ada akal. Dia lost memory. Ya, betul. Tak. Dia tu lah yang istilah akil, ghairu akil. Pasal dia bukan ghairu akil, dia akil. Cuma tak ingat. Bila tak ingat, bila teringat, kena. Masa dia ingat tu, dan masa yang lepas, istilah pasal dia bukan gila. Kalau gila tu dalam tempoh waktu yang cukup sebelum dan selepas tu baru dia sedar, tu pun bukan waktu jamak, tu yang tak kena apa-apa. Kalau ada pun koma, tu yang walaupun istilah aksiden tak sedar apa, walaupun 3 tahun, tu baru sedar elok, yang mana dia tak sedar tu wajib qada. Cuma tak wajib qada segera tu ni, berbanding dengan orang tinggal sembahyang sengaja. Dari segi hukum tak panggil gila tu. Tu istilahnya macam orang tidur. Orang tidur kita panggil lagi respon. Panggil Mat, Mat. Dia sedar kita bagi respon. Dan dia akan sedar. Memang masa dia tidur tu tak ada lah. Tapi bila dia sedar, masa dia tak sedar dia tu, dia kena kotor. Tu sebut masalah tidur lah. Orang yang lost memory apa semua ni macam ni. Orang yang koma, orang pingsan sama macam ni. Sama macam ni. Cuma bila dia dengan tidur, dia lebih mudah untuk sedar berbanding dengan yang koma, dengan yang lost memory. Tapi hukum sama dari sisi sudut, masalah kena qada tak kena qada. Ya, sama dengan tidur. Lain. Kuat sikit. Jahil. Jahil ni teruk kena. Jahil pula dalam benda yang kita ada belajar bab akidah tu, maklum fid din bit tururah. Dia umur 50 tahun dah ni. Tak tahu pula kata sembahyang 5 waktu wajib. Ya Allah. Kalau orang asli pun tahu, orang kafir pun tahu kan. Orang Islam nyanyi 5 kali tu. Katalah itu kan. Jadi jahil je lah. Jahil dalam bab usuluddin, sama ada bab akidah, sama ada usuluddin tu dalam maklum fitin bidururah, tak dimaaf. Maksudnya hukum cuai gila lah. Dari segi hukum, memang bila dia tahu itu salah, dia memang istilahnya tak ada masa yang boleh dia luangkan, melainkan qada secepat mungkin apa yang telah ditercuai dulu. Mudah-mudahan kalau dia mati tak ada habis pun, Allah Ta'ala beri keampunan kepada dia. Itu kot. Lain.
Ha? Kaedah masalah masa ni, masalah waras dan haid sama prinsip. Apa dia? Kalau akhir waktu, walaupun dapat kadar takbiratul ihram, wajib solat. Wajib diqada waktu tu. Katalah asar 4.30, 4.29 untuk akhir waktu kadar takbiratul ihram. Takbiratul ihram tengah mana? Berapa jam? Allahu Akbar. Maksudnya 5 saat tak sampai. Allahu Akbar tu 5 saat lah. Contoh bahasa kan. Walaupun kadar takbiratul ihram dapat sebelum habis waktu, wajib qada tu. Katalah masuk waktu 4.30, 4.29, dia pula masa tu tengah gila duduk kat masjid. Dia sedar ni, waktu bunyi jam. Tenenet, masuk waktu asar. Maksudnya zuhur dan sembahyang. Ataupun tenenet masuk waktu maghrib. Asar kena sembahyang, zuhur kena qada. Faham? Akhir waktu adalah dengan kadar, bukan 3 minit, kadar takbiratul ihram. Kalau awal waktu, dia kadar sekurang-kurang sembahyang. Kalau zuhur, kadar zuhur 4, subuh tengok kadar sembahyang. Kalau awal waktu mesti dikira kadar sembahyang. Kalau orang sihat dengan kira sembahyang. Kalau orang ada masalah berhadas, istihadah, orang kencing tak putus, kena kira tempoh bersuci, tutup aurat dan sembahyang. Mesti ada waktu tu, baru hukum taklif kat dia. Sembahyang kalau dapat tempoh tu. Kalau tidak, tak ada hukum sembahyang kat dia, walaupun dah masuk waktu. Faham? Ha? Kira macam mana? Dia kena kira lah. Itu yang masuk waktu, kalau boleh jangan cuai. Pasal nanti saya silap kena qada belakang tu. Macam mana pun, kalau dia memang tak niat tinggalkan sembahyang, berdosa tak adalah, pasal dia bukan niat nak tinggal sembahyang, tapi qada tu kena. Itu siap. Pasal saya jawab soalan. Detail tu je lain, macam mana nak kira jam berapa minit tu. Huruf dia adalah dipakai dalam perkiraan. Lain. InsyaAllah kita sambung nanti. Bermula syarat sah sembahyang. 9 perkara. Banyak bab yang nak kena pakih tu. Sebut tuan-tuan baca pun boleh tak? Tapi nak ambil pendetailan tu. Yang tu yang kena berguru. Satu baca boleh baca, satu ngaji ni benda besar berguru. Kadang-kadang baca senang je aku baca, tapi aku tak faham macam ustaz faham. Pasal nak ambil faham dia kena berguru. Baca boleh baca. Kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan tak boleh cerita macam saya cerita. Pasal saya nak cerita, saya kena berguru, tuan-tuan pun kena berguru dengan saya, baru tuan-tuan boleh cerita macam mana saya cerita. Tu pun lekat tak lekat saya tak tahu. Lagi turun tangga habis lupa langsung. Tapi kau orang sini lah, ni orang Afrika, orang sini tak lupa insyaAllah. InsyaAllah kita sambung syarat sah 9 perkara. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika wa dan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.